Selepas arahan penembakan diberikan kepada diorang ni, komunikasi dengan pihak kapal ni terus terputus secara tiba-tiba. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Baru-baru ni kita digemparkan dengan satu berita yang sangat-sangat menyedihkan, iaitu sebuah kapal selam KRI Nanggala 402 telah dilaporkan karam di lautan Bali di Indonesia. Walaupun kejadian ni bukan terjadi dekat Malaysia, tapi impak dia tetap terasa dekat kita. Berita kehilangan tentang kapal selam ni memang viral jugalah dekat Malaysia, macam dekat Facebook, dekat Twitter dan banyak lagi. Even kejadian yang terjadi di Indonesia, kita sebagai jiran tetap juga terasa tempias kesedihan tu. Pencarian kapal selam ni melibatkan 7 buah negara, iaitu Amerika, Australia, Singapura, Turki, India dan juga lain-lain. Kalau korang nak tahu, kejadian kehilangan kapal selam ni adalah sejarah terbaru buat negara Indonesia. So hari ni aku akan cerita serba sedikit tentang kapal selam yang telah karam di lautan Indonesia. So without wasting any time, let's get started. Kejadian menyedihkan ini terjadi beberapa hari yang lepas, iaitu pada 21 April pada tahun 2021 sekitar pukul 4.25 pagi. Kapal KRI Nanggala 402 adalah sebuah kapal selam buatan negara Jerman, telah dilaporkan hilang kira-kira 95 km ke utara Bali. Dalam kapal ni seramai 53 kru yang telah dilaporkan telah terkorban. Pada 24 April pada tahun 2021, selepas 3 hari kapal ni tenggelam, dikatakan bekalan oksigen dalam kapal tu dah pun habis. Pada masa tu kapal ni dikatakan tenggelam sedalam 700 meter. Kalau ketinggian KLCC tu 450 meter. Korang bayangkan kapal tu tenggelam sedalam 700 meter. Lebih daripada bangunan KLCC. Even kapal ni dah hilang selama 3 hari, usaha untuk mencari kapal Nanggala ni masih diteruskan. Tak lama lepas tu, media masa Indonesia telah melaporkan ada beberapa debris dan juga barang-barang yang telah dijumpai terapung di lautan. So diorang percaya barang-barang tadi tu adalah milik kapal KRI Nanggala. Even diorang dah jumpa serpihan-serpihan barang tadi, lokasi sebenar kapal ni masih lagi tak dijumpai. Kapal selam ni dia bukan tenggelam dekat kawasan yang cetek, tapi dia tenggelam dekat kawasan laut dalam. So kalau laut dalam ni biasanya matahari pun tak tembus sampai ke dasar tau. Pada 25 April pada tahun 2021, iaitu selepas 4 hari pencarian kapal selam ni, kapal KRI Nanggala telah dikesan oleh alat ROV milik tentera Singapura. Pada masa tu alat ni telah kesan yang kapal selam tadi berada dalam 838 meter di dalam laut. Menurut Ketua Angkatan Tentera Indonesia, kapal selam tadi tu dah terbelah kepada 3 bahagian, dan kesemua anak kapal yang ada dalam kapal selam KRI Nanggala tu tak ada seorang pun yang selamat. Kalau korang fikir, kenapa diorang tak keluar masa kapal tu tengah karam? In case kalau korang tak tahulah, makin ke dalam kapal tu, ke dalam dasar laut, semakin kuat tekanan air tu. Disebabkan tekanan kuat tu mampu menghancurkan kapal selam, apatah lagi manusia. Kita ni sebenarnya sebagai seorang manusia memang sangat-sangat fragile tau. Aksiden dekat atas darat pun kita boleh hancur, apatah lagi tekanan laut dalam. Kapal tu pula jatuh sedalam 700 meter hingga ke 800 meter. Jadi tekanan tu memang sangat-sangatlah kuat. Sebab itulah kapal tadi dia boleh terbelah kepada 3 bahagian. Biasanya kapal selam jenis diesel ni hanya boleh bertahan dalam kedalaman 500 meter je. Kalau kapal selam tadi tu dia masuk lebih daripada 500 meter ke dalam laut, kapal selam tu totally akan pecah. Kalau diorang cuba keluar melalui pintu kecemasan pun, diorang ni still lagi tak akan selamat. Disebabkan tekanan yang tinggi dekat dasar laut tadi tu, badan diorang ni boleh hancur. Lagipun pintu kapal selam ni bukan dicipta semudah macam pintu rumah kita. Pulas je boleh terbuka. Pintu kecemasan diorang ni dicipta sangat-sangat complicated sebab tak nak ada kebocoran air yang masuk ke dalam kapal bila diorang selam ke dalam laut. Jadi mungkin masa diorang tengah buka pintu kecemasan tu, diorang ni dah ambil banyak masa. And then kapal tadi tu pula makin jatuh ke dalam dasar laut. Sebab itulah diorang nak keluar daripada kapal selam tu tak semudah seperti yang kita sangka.
Kedalaman kapal KRI Nanggala 402 tenggelam hampir sama dengan ketinggian bangunan Burj Khalifa, iaitu merupakan sebuah bangunan yang paling tertinggi yang ada dekat dunia. Aku akan cerita pula tentang kronologi ringkas macam mana kejadian ini boleh terjadi. Kapal ni sebenarnya dia sedang menjalani latihan di perairan Bali. Masa tu seramai 53 kru telah terlibat dengan misi ni. Kapal tadi dilaporkan telah menyelam pada pukul 3 pagi waktu Indonesia. Pada hari Rabu itu sama pada hari kapal ni dilaporkan hilang ataupun tenggelam. Kapal ni sebenarnya telah hilang sebelum subuh lagi. Diorang ni sepatutnya membuat tembakan torpedo pada pukul 4 pagi pada kedalaman 42 meter. Tapi pada pukul 4.25 pagi, selepas arahan penembakan diberikan kepada diorang ni, komunikasi dengan pihak kapal ni terus terputus secara tiba-tiba. Maksudnya diorang ni baru je menyelam sejam lebih and then kapal tadi tu telah ada masalah teknikal and then diorang telah dilaporkan hilang. Kemudian kapal ni telah dilaporkan hilang di Palung Bali pada kedalaman 600 meter hingga 700 meter. Pada kedalaman ni, kapal selam tadi telah dilaporkan telah blackout. Pada pukul 7 pagi diorang telah terjumpa tumpahan minyak kawasan kapal tadi dikatakan telah tenggelam. Dan kemudian kapal ni pun telah disahkan pecah dan semua anak kapal telah pun meninggal. Kapal selam ni adalah buatan Jerman yang telah dibina pada tahun 1977. Pada Oktober 1981, kapal ni telah diserahkan kepada negara Indonesia. Jadi KRI Nanggala 402 ni mempunyai seberat 10,300 tan, jenis 209 diesel elektrik dan merupakan sebuah kapal selam penyerang. Kapal ni pernah dibaiki sebanyak 2 kali, iaitu di Jerman pada tahun 1989 dan pada tahun 2012 di Korea Selatan. Kapal selam ni juga boleh menyimpan oksigen selama 5 hari kalau kapal selam tadi dilaporkan telah blackout ataupun tak ada elektrik. So maksudnya kapal selam tu even dia tak ada elektrik, dia dah putus bekalan elektrik, oksigen dalam kapal selam tu boleh bertahan selama 5 hari. Dan kalau korang nak tahu, kapal selam KRI Nanggala 402 ini merupakan kapal kedua Angkatan Tentera Laut Indonesia. Nama Nanggala pula adalah nama senjata Baladewa, iaitu seorang raja yang sangat-sangat geram tapi dia merupakan seorang raja yang adil. Dan akhirnya pada tahun 2021, setelah 44 tahun, KRI Nanggala 402 telah tewas di dasar laut. Kalau korang fikir 44 tahun tu macam satu tempoh yang sangat-sangat lama, sepatutnya kapal selam tu dah tak payah gunalah kan, guna kapal selam yang baru. Kenapa kapal selam tu dah umur 44 tahun pun still lagi nak digunakan? Kalau ikut Ketua Panglima Tentera Indonesia, kapal ni sebenarnya masih lagi okey dan boleh beroperasi macam biasa. Tapi itulah, takdir Tuhan, kita ni tak boleh nak melawan. Even keadaan kita perfect macam mana sekalipun, kalau Allah kata kun fayakun, benda tu jadi, maka terjadilah dia. Semoga roh-roh kru yang terlibat dalam nahas tragedi Sri Nanggala 402 ni ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semalam aku ada tengok satu video ni yang viral dekat media sosial. So dekat TV3 pun ada siarkan juga video ni. So dalam video ni adalah anak kepada salah seorang kru kapal tadi, iaitu Imam Adi. Dalam video tu tunjuk yang anak dia ni tak nak lepaskan ayah dia pergi kerja. Anak dia ni seolah-olah macam dapat rasakan sesuatu yang akan terjadi dekat ayah dia. So korang bolehlah tengok video yang aku akan tunjukkan ni. Kenapa tak boleh kerja? Kenapa tak boleh kerja? Di rumah aja? Iya. Kancing. Kancing? Papa mau pipis. Sekarang pakai pampers. Papa enggak. Gimana dong? Mereka tidak tenggelam. Mereka tidak karam. Mereka tidak hilang. Mereka kembali menjalankan tugas mereka buat selama-lamanya. Al-Fatihah untuk pejuang KRI Nanggala 402. Benda ni sebenarnya sangat-sangat satu berita yang sangat mendukacitakan, sebab even benda tu bukan terjadi dekat negara kita, kita still juga rasa tempias kehilangan diorang, kehilangan prajurit negara Indonesia yang mana diorang berbakti, tapi ya, diorang sebenarnya mati syahid, insyaAllah. And that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.